dengan barang yang ditutup, dengan barang yang ditutupi pada pekerjaan yang baik, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, menirukan aturan Quran dan menjunjungkan mahkum hadis, dan hamba mulaikan risalah ini. Dan hamba musannif pengarang dia katanya dia memulaikan risalah Baqarah dia memulai dengan barang yang ditutupi, yang disuruhkan, yang ditutup, yang disuruhkan. Ditutupi mana disuruh mengerjakan, disuruh buat pada pekerjaan, yakni pada permulaan pekerjaan itu pekerjaan yang baik, yaitu barang yang ditutupi, yaitu barang yang ditutupi itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia katanya dia akan memulaikan risalah dia ini dengan kataan Bismillahirrahmanirrahim. Dia memulaikan, maksudnya dia memulaikan risalah Baqarah ini dengan perkataan, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana Bismillahirrahmanirrahim ini ialah perkara yang ditutup, yang disuruh akan kita oleh syarak, ditutup sebagai tutupan sunnah. Disuruh oleh syarak, disuruh oleh syarak sebagai tutupan yang sunnah. Jadi bismillah ini perkara yang disunahkan oleh syarak pada mengucapnya. Bismillah ini disuruhkan oleh syarak, ditutupkan oleh syarak sebagai tutupan yang sunnah. Maknanya bismillah ini ialah perkara yang disunatkan oleh syarak pada mengucapkan dengan bismillah itu. Tapi kita nak mengucapkan dengan bismillah itu bila, di mana? Maka dia katanya ditutupi pada pekerjaan, yakni pada permulaan kerjaan yang kita buat. Tapi pekerjaan yang ditutupkan, disunatkan kita mulaikan dengan bismillah itu kerjaan yang baik. Kerjaan yang baik. Dimaksud dengan pekerjaan yang baik itu mana pekerjaan yang tiada dilarang, tiada ditegah oleh syarak. Maksud dengan pekerjaan yang baik itu ialah pekerjaan yang tiada dilarang, artinya tiada ditegah oleh syarak. Sama ada benda itu benda yang tidak dilarang, masuk dalam katanya tidak dilarang, tidak ditegah oleh syarak itu perkara yang wajib, perkara yang sunat dan perkara yang harus. Dengan maknanya apabila kita nak buatkan suatu pekerjaan yang wajib, maka disunatkan kita mengucap bismillah. Apabila kita nak mengerjakan pekerjaan yang sunat, maka disunatkan kita, ditutup oleh syarak, disunatkan pada kita mengucapkan dengan bismillah. Dan begitu juga perkara yang harus pada syarak, apabila kita nak mulai kerjakan dia, maka disunatkan kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Mengucap bismillah saja artinya mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Paling kurangnya bismillah. Yang sebenarnya sebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi mengucap bismillah disuruhkan kita mulaikan pekerjaan kita dengan
Bismillah maknanya dengan menyebutkan nama Allah. Dengan secara sepenuhnya kita sebut bagi penuh, bagi cukup Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kalau nak ambil dengan secara sekurang-kurangnya ialah dengan Bismillah. Tapi bukan semualah. Bukan semua perkara yang wajib dimulaikan dengan Bismillah. Juga bukan semua perkara yang disunat dimulaikan dengan Bismillah. Itu bukan semua. Seperti setengah-setengahnya kita nak apa dia? Seperti setengah benda yang sunat kita nak berzikir, maka tak disuruh juga kita mulaikan dengan Bismillah. Setengah-setengah, jadi maknanya bukan semualah. Ada bicaraan dia mana perkara yang wajib yang disunatkan kita Bismillah. Ada juga setengah-setengah perkara yang wajib kita tak beranjak kepada mulai dengan Bismillah. Ada juga setengah-setengah perkara yang sunat tidak disunat kita mengucap Bismillah sebelum padanya. Seperti kita nak mulai berzikir. Apabila kita nak mulai berzikir masalah, maka itu terus berzikir tak payah kita mengucap Bismillah. Sebab zikir itu pun sebut nama Allah dah. Begitu juga nak Bismillah tak berhajat kepada Bismillah. Terus Bismillah. Padahal Bismillah itu perkara yang sunat juga. Jadi maksud di sini Musannaf cerita katanya dia mulaikan risalah dia ni dengan perkataan, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Sebab ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu perkara yang ditutup, perkara yang disunat oleh syarak oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita nak mulai kerjakan, nak mulai buatkan perkara-perkara yang tidak dilarang oleh syarak. Perkara yang wajib, perkara yang sunat, perkara yang harus. Adapun perkara yang haram, maka haram kita Bismillah. Adapun perkara yang makruh kita mulaikan dengan Bismillah. Tetapi kalau perkara itu harus, seperti nak makan, nak minum, nak tidur, itu disunatkan kita Bismillah. Kemudian dia katanya menirukan aturan Quran. Sebab boleh dia memulaikan risalah dia itu dengan Bismillah. Kerana apa ke dia mulaikan risalah dia itu dengan Bismillah, dengan mengucap Bismillah, maka dia katanya menirukan, yakni kerana menirukan, yakni kerana mengikutkan, kerana menirukan aturan Quran, aturan susunan Quran. Kerana meniru, kerana mengikut akan aturan Quran, yakni susunan ayat Quran. Sebab kalau kita tengok di dalam mishaf Quran itu ada dimulai dengan Bismillah semua. Setiap surah, makan surah Taubat atau surah Bara'ah. Semua ayat surah-surah di dalam Quran itu, melainkan surah Taubat atau surah Bara'ah, itu tidak dimulaikan dengan Bismillah. Tetapi surah lain semuanya dimulai dengan Bismillah. Maka dengan sebab di dalam aturan surah Quran dimulai dengan Bismillah, maka musannif pun nak ikut jadi sama juga. Maka dia pun mulai akan risalah dia tu dengan Bismillah. Dengan sebab setiap surah dimulai dengan Bismillah, maka kitab dia pun, risalah dia pun dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim juga. Dan juga ilat yang kedua, ilat yang pertama dia mulaikan dengan Bismillah itu kerana mengikut akan aturan Quran. Dan ilat sebab yang kedua boleh dimulai risalah dia itu dengan Bismillah, ilat yang keduanya kerana menjunjungkan mafhum hadis.
kerana menjunjungkan mengikut akan mafhum bagi hadis. Hadis yang maklum, katanya hadis itu apa? Kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, artinya fahuwa abtar. Maksudnya setiap kerjaan yang disukai oleh syarak, dengan mana setiap kerjaan yang tidak dilarang oleh syarak. Kullu amrin dibalin, setiap kerjaan yang tidak yang disukai oleh syarak, dengan mananya tiap-tiap kerjaan yang tidak dilarang oleh syarak, masuk di bawahnya tiga perkara seperti tadi, yang wajib, yang sunat, yang harus. Katanya la yubda'u fihi, tidak dimulaikan padanya bismillahirrahmanirrahim, sekiranya kalau tak mulai dengan bismillah, fahuwa aqta'u, artinya abtaru, maka maksudnya maka itu dikurangkan berkat, tidak ada keberkatan, artinya kurang berkat. Tidak ada langsung keberkatan, artinya ada kekurangan nisbah berkat. Maka ya hadis tu, ya ceritanya betul cakap pada hadis tu, katanya kalau tak mulai dengan bismillah maka tidak ada keberkatan. Mantuk hadisnya, kalau tidak mulaikan dengan bismillah maka tidak ada keberkatan. Mafhumnya, fahamnya, mestilah dimulaikan dengan bismillah untuk nak dapat keberkatan. Mafhum dia yang kita faham daripada hadis tu, dia sebab tu dia katanya menjunjungkan mafhum bagi hadis. Mafhum bagi hadis maknanya kalau tak mulai dengan bismillah maka tidak ada keberkatan. Adapun bentuk cakapan hadis tu, maknanya kalau tidak dimulai dengan bismillah tidak ada keberkatan. Tidak dimulai dengan bismillah tidak ada keberkatan. Maknanya kalau nak keberkatan mestilah dimulaikan. Itu mafhum dia begitu. Nak keberkatan mestilah dimulaikan dengan bismillah. Mana-mana kerjaan, asalkan kerjaan itu tidak dilarang oleh syarak. Larang haram, artinya larang makruh. Itulah sebab dia mulaikan risalah dia Matan Baqarah itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, ketahui olehmu akan bahawasa arti kalimah la ilaha illallah itu tiada Tuhan melainkan Allah. Ketahui olehmu, ni pun ikut cara Quran juga. Sebab setengah daripada ayat Quran dia kata atau apa dia, fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah, hendak mengetahui oleh kamu. Maka sini pun sama kata dia, ketahui olehmu, mana hendak mengetahui oleh kamu. Tapi zahir suruh tu suruh kita tahu. Zahir suruhan itu suruh kita tahu. Fa'lam annahu, hendak tahu oleh kamu. Tapi tahu itu tahu, nak dapat tahu itu bukan usahaan kita. Tahu itu bukan perkara yang dikuasai oleh kita. Bahkan tahu itu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tahu itu ialah kurniaan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu itu dengan sebab ketahui, tahu itu bukan dia perkara yang boleh kita bukan perkara yang masuk di bawah kekuasaan kita. Lalu itu ketahui itu bukan dikala. Sebab kita nak dapat nak mengetahui itu tak boleh. Yang boleh, yang perkara yang jadi kekuasaan kita, yang boleh kita usahanya bukan di mengetahui, bukan pada mengetahui. Yang boleh kita usahanya, yang masuk di bawah kekuasaan kita hambanya ialah
usaha untuk mengetahui. Yang kita puasanya apa dia? Usaha untuk nak dapat mengetahui. Jadi maknanya yang dituntut pada kita ni bukan mengetahui, usaha untuk mengetahui. Dengan secara belajar, dengan secara mengajar, belajar dan dengan secara mengenukan akan pengajaran-pengajaran dan memerhatikan dengan pada surahan-surahan dan lain-lain caralah. Itu maksud katanya ketahui olehmu, sebab tu selalu ditafsir oleh guru-gurunya, ketahui olehmu mana anak belajar oleh kamu sehingga kamu itu tahu. Anak belajar oleh kamu, anak menututi oleh kamu, anak belajar oleh kamu sehingga kamu itu tahu. Jadi tahu tu bukan kekuasaan kita. Jadi maksudnya yang disuruh pada kitanya belajar, disuruh pada kitanya usaha belajar, ulang kaji, memikir, kaji, memerhatikan, itu yang disuruh pada kita sebab itu perkara yang kita kuasa. Begitu juga dalam ayat tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah, maknanya kita mesti usaha untuk nak yakin dengan bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Usahalah belajar sehingga kita dapat tahu. Maknanya dengan sebab itulah kata ulama bahawasanya selama tidak mengetahui, mestilah dia tu meneruskan di dalam belajar. Jadi apabila seorang itu Allah Ta'ala tidak beri mengetahui kepada dia, maka tetapi dalam keadaan dia tak tahu lagi, dia duduk di dalam keadaan usaha belajar, maka dah lepas daripada tutupan, lepas daripada berdosa. Walaupun dia tak tahu lagi, belajar sekali tak boleh tahu lagi, belajar 2 kali pun tak boleh tahu lagi, tapi dia terus di dalam keadaan belajar. Belajar setiap hari, belajar setiap masa. Tetapi Tuhan tak beri reti pada dia, tak beri faham pada dia, maka itu tidak ada kesalahan. Sebab itulah kalau tilik di dalam kitab fiqh bab bacaan Fatihah pun gitu juga. Sekiranya siapa yang tak pandai baca Fatihah, tak pandai, tak tahu cara nak baca Fatihah, tetapi dia dalam keadaan belajar, maka itu tidak ada kesalahan bagi dia. Dengan sebab pandai atau mengetahui itu bukan perkara yang dikuasai oleh kita hamba. Pakai tahu atau yang pandai itu perkara yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita boleh usahanya apa dia? Yang kita boleh buatnya ialah usaha saja. Sebab itulah makna ketahui olehmu, maknanya usaha oleh kamu, menututi oleh kamu sehingga mengetahui oleh kamu. Itu maksudnya. Ketahui oleh kamu, mesti kamu tahu. Mana mestilah kamu usaha belajar sehingga kamu tu tahu. Ketahui olehmu akan bahawasa arti kalimah la ilaha illallah itu. Arti maksud sininya ialah terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. La ilaha illallah diterjemahkan kepada bahasa Melayu ialah tiada Tuhan melainkan Allah. Itu terjemahan dia. Arti dia atau terjemahan dia, bukan makna yang maksud. Itu sekadar terjemahan saja. Contohnya solat bahasa Arab, tetapi apabila kita terjemah dengan bahasa Melayu, katanya sembahyang. Sembahyang itu bukan makna bagi solat. Sembahyang itu bukan makna bagi solat. Sama juga puasa bukan makna bagi som, bukan makna bagi siam. Bahkan terjemuh saja baru. Tetapi makna dia itu sekali lagi. Sembahyang, solat bahasa Arab diterjemuh dengan bahasa Melayu,
sembahyang. Makna sembahyang atau makna solat sama. Makna sembahyang atau makna solat itu makna sama. Ialah perbuatan yang satu jenis ibadat yang dimulai dengan takbir, yang disudahi dengan memberi salam. Itu makna dia. Apabila kita huraian makna, maka tidak ada perbezaan di antara bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Panggilan itulah berbeza pada bahasa Melayu dan pada bahasa Arab, atau bahasa Arab dengan bahasa lain. Nah, maka la ilaha illallah di sini terjemahan dia nya tiada Tuhan. Sebab tiada tu terjemuh daripada la. Tuhan terjemuh daripada kata ilah. Sebab ilah tu maknanya Tuhan pada bahasa Arab. Melainkan itu daripada kata illah, Allah, Allah lah. Itu sekadar terjemuh dia dulu. Dan maknanya ini makna. Dan maknanya makna yang dimaksud daripada perkataan la ilaha illallah. Makna atau kita panggil maksud, makna pun boleh panggil, maksud pun boleh panggil, artinya mafhum, apa yang kita faham, apa makna, apa maksud, apa dia yang difaham daripada perkataan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Apa makna dia? Apa makna dia? Apa fahamannya? Apa yang difahamnya? Apa maksudnya? Dan maknanya, arti maknanya itu nak tafsirnya itu kembali kepada mana? Dan artinya makna kalimah ini, kalimah la ilaha illallah. Makna dianya, fahamnya, maksudnya Allah Ta'ala jualah Tuhan, itunya. Allah Ta'ala jualah Tuhan. Allah sajalah yang jadi Tuhan. Allah sahaja yang jadi Tuhan. Maknanya lain daripada Allah bukan Tuhan. Allah jua, Allah sajalah. Mana Allah tu apa dia? Suatu zat yang nama dia ni Allah. Suatu zat yang wajib ada, ada dia tu sedia kala, tidak binasa, yang tidak menyerupai dengan makhluk. Allah ialah nama bagi suatu zat yang wajib ada. Adapun kita ni harus ada. Allah ialah maknanya zat Allah. Allah Ta'ala jua lah Tuhan. Maknanya yang jadi Tuhan tu Allah. Yang lain daripada Allah tak jadi Tuhan. Tuhan ialah Allah. Lain daripada Tuhan, daripada Allah bukan Tuhan. Itu maksudnya. Itu makna bagi kataan la ilaha illallah. Adapun tadi itu terjemuh, ini maknanya. Allah jualah Tuhan. Maknanya lain daripada Allah bukan Tuhan. Lepas tu siapa yang katanya lain daripada Allah, cuba bilang. Siapa lagi? Lembu, lain daripada Allah, bukan Tuhan. Matahari bulan, bukan Allah, bukan Tuhan. Musa, Isa, Nabi Isa, bukan Allah, bukan Tuhan. Maryam, Siti Maryam, bukan Allah, maka bukan Tuhan. Sebab Tuhan ialah Allah saja. Allah ialah Tuhan, maknanya yang lain bukan. Lepas tu bilanglah, kalau bukan Allah, bukanlah Tuhan. Itu maksudnya. Sebab dia apabila ambil makna dianya, apabila pasang makna dianya, kata Allah jualah Tuhan. Sebab dalam kaedah bahasa Arabnya, dia kata tiada, lepas tu dia kata malaikat. Ada perkataan, tengok, la makna tiada. Ada perkataan illa, itu makna malaikat. Maka dalam kaedah bahasa Arab dia panggil hasar atau qasar, dengan maknanya
nak mengisbat dan nak menafi. Maknanya Allah Tuhan, yang lain bukan. Allah Tuhan, yang lain bukan Tuhan. Allah lah jadi Tuhan, yang lain tak jadi Tuhan. Itulah yang dipaham daripada katanya illallah. Seperti kita katanya tidak sah sembahyang melainkan berwudu. Seperti kalau kita katanya tidak sah sembahyang melainkan berwudu. Dengan maknanya kalau ada wudu sah sembahyang, kalau tak ada tidak sah. Dia nak jadi sabit satu, menafi satu. Sabit maknanya sabit ketuhanan bagi Allah, menafi ketuhanan daripada Allah. Itu dua-dua saja. Sebab tu ya kita tak boleh kata gini, tiada Rasulullah malaikat Muhammad. Tak boleh kita nak kata begitu. Yang boleh katanya tiada Muhammad malaikat Rasul. Itu boleh kita kata. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Wa ma Muhammadun illa Rasulun. Tiadalah Muhammad itu malaikat Rasul. Mana Nabi Muhammad itu Rasul, bukan bapa bagi siapa-siapa daripada orang-orang lelaki daripada sahabat Nabi. Itu maknanya Nabi Muhammad Rasul saja, bukan bapa bagi siapa-siapa. Yang maksud dalam ayat yang dibaca tadi, wa ma Muhammadun illa Rasul. Tapi ia tak boleh katanya tidak ada Rasulullah malaikat Muhammad. Ni kita nak kata sama dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nak kata la Rasulullah illa Muhammad. Tiada Rasulullah malaikat Muhammad. Tak boleh kita nak kata begitu. Sebut Muhammad dulu. Tiada sebut Rasul dulu. Kalau sebut Muhammad dulu tak apa. Kalau kita sebut Rasul dulu tak boleh salah. Sebab dia bagi faham katanya tidak ada Rasul malaikat Muhammad, maknanya Rasul ialah Rasulullah, ialah Nabi Muhammad, yang lain daripada Muhammad tak jadi Rasul. Yang lain Rasul ialah Muhammad, yang lain daripada Muhammad tak jadi Rasul. Itu memang salah. Itu kalau kita sebut Rasul dulu. Tiada Rasulullah malaikat Muhammad. Itu salah. Kalau kita cakap gitu, tiada Rasulullah malaikat Muhammad, sebab bagi faham bahawasanya Muhammad saja Rasul, yang lain tak jadi Rasul. Padahal kita maklumnya lain pada Nabi Muhammad tu ramai lagi yang jadi Rasul. Tapi yang boleh kita katanya seperti kata Al-Quran, wa ma Muhammadun illa Rasul. Sebut Muhammad dulu tak apa. Sebut Muhammad dulu boleh. Tiada Muhammad itu malaikat Rasul. Maknanya Muhammad itu Rasul, bukan bapa bagi siapa-siapa daripada orang lelaki daripada sahabat. Ini dia kaedah dalam bahasa Arab, dia panggil kaedah hasar atau kaedah qasar. Itulah lebih kurang. Jadi makna dianya Allah jualah Tuhan, yang lain daripada Allah bukan Tuhan. Itu maknanya. Sebab tu kita apabila kita mengucap la ilaha illallah, ulama katanya apabila kita mengucap la ilaha illallah, untuk nak dapat kelebihan, untuk nak dapat fadilat mengucap la ilaha illallah, mesti disilat kepada maknanya, mesti teringat kepada maknanya di dalam hati. Untuk nak dapat kita mengucap la ilaha illallah, lepas tu untuk nak dapat fadilat atau pahala daripada ucapan kita la ilaha illallah itu mesti teringat kepada makna
la ilaha illallah itu di dalam hati. Manakah makna yang kita teringat dalam hati, manakah makna yang kita terlintas, yang kita sila dalam hatinya ialah Allah Ta'ala jua Tuhan inilah makna. Bukan katanya la ilaha illallah tiada Tuhan malaikat Allah, itu terjemah bukan dia makna. Itu terjemahan bukan dia makna. Yang maknanya ialah Allah jua ialah Tuhan. Kita mengucap la ilaha illallah, Allah jua Tuhan. Maknanya yang lain bukan Tuhan. Yang lain daripada Allah tak jadi Tuhan. Walaupun manusia mengaku jadi Tuhan sekalipun, seperti bulan, matahari, setengah manusia mengaku kata jadi Tuhan, tapi pada wakilnya, pada yang sebenarnya bukan dia Tuhan. Sebab lain daripada Allah tak jadi Tuhan. Walaupun diagak oleh manusia kata Tuhan sekalipun. Sebab itulah panggil katanya yang lain pada Allah kalau dipanggil Tuhan, maka Tuhan yang palsu. Maka yang lain seperti orang-orang yang dalam agama yang lain dia berpegang kata Nabi Isa itu Tuhan, maka Isa pada wakilnya bukan Tuhan, maka kita panggil katanya Tuhan yang palsu. Seperti setengah orang itu katanya lembu itu Tuhan, maka Tuhan yang palsu. Sebab lembu tak jadi Tuhan, sebab Allah saja yang jadi Tuhan, bukan yang lain. Dan arti kalimah Muhammadur Rasulullah dan arti kalimah perkataan dimaksud dengan kalimah ini ialah perkataan. Dan arti kalimah Muhammadur Rasulullah itu bermula Nabi Muhammad anak Abdullah itu satu pesuruh daripada pesuruh-pesuruh Allah. Itu makna dia. Muhammad, Nabi Muhammad itu salah seorang daripada pesuruh-pesuruh Allah. Maknanya Nabi bermula Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ayah dianya nama Abdullah, Muhammad anak Abdullah. Anak tu bahasa Arab bin lah. Anak bahasa Melayu, kalau bahasa Arab tu bin. Muhammad bin Abdullah, Muhammad anak Abdullah itu satu, yakni salah satu daripada pesuruh, daripada beberapa, daripada suruhan-suruhan, daripada beberapa suruhan pesuruh-pesuruh Allah. Mana beberapa orang yang jadi rasul, setengah daripada orang yang jadi rasul. Jadi maknanya rasul itu ramai, salah seorang daripada yang ramai itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjemahan dia. Muhammad itu Rasulullah. Dan makna perkataan kalimah Muhammad Rasulullah, artinya makna kalimah Muhammad Rasulullah, makna dianya ialah Nabi Muhammad itu satu utusan Rasul, pesuruh, makna sama. Satu utusan atau pesuruh, ataunya bahasa Arab katanya Rasul. Satu utusan daripada utusan-utusan. Satu utusan maknanya salah seorang daripada Rasul, daripada beberapa Rasul-Rasul Allah. Itu dia. Itu artinya. Jadi maknanya Muhammad Rasulullah itu makna dianya Nabi Muhammad itu salah seorang yang jadi Rasul. Salah seorang yang jadi Rasul. Kita katanya salah seorang yang jadi Rasul. Memberi arti katanya yang jadi Rasul tu ramai lagi yang lain daripada Nabi Muhammad.
iaitu satu orang yang Allah Ta'ala suruhkan dia dengan bahawa memberitahukan kita sekalian umat akan perkara yang dituntut daripada kita membuatnya dan yang ditegahkan kita daripada membuatnya dan yang dibiarkan kita pada membuatnya dan meninggalnya dan perkara yang dituntut iaitu Rasulullah. Ini nak tafsir utusan Allah atau bahasa Arab katanya Rasulullah. Apa maksud dengan kata Rasulullah? Maknanya orang jadi Rasulullah. Maksud dia iaitu Rasulullah, utusan Allah. Satu orang yang Allah Ta'ala. Satu orang, tetapi maksud dengan orang ini ialah yang lelaki yang merdeka. Satu orang yang lelaki, satu orang yang merdeka, bukan hamba. Dengan sebabnya Rasul atau Nabi tidak ada melainkan orang lelaki. Rasul tidak ada melainkan orang lelaki. Lagi pulanya kalau orang yang hamba tidak dilatihkan jadi Rasul. Tidak dilatihkan jadi Rasul akan orang yang hamba dan orang yang perempuan. Lalu itu maksud dengan orang di sini ialah orang lelaki lagi pulanya merdeka. Iaitu satu orang. Jadi seorang lelaki yang merdeka yang Allah Ta'ala suruhkan dia. Orang lelaki itu yang mana Allah Ta'ala suruhkan dia. Suruhkan dia akan orang tadi, suruh dengan kerjaan mana? Sungguh suruh dengan bahawa memberitahu. Tapi belum pada memberitahu itu maknanya seorang manusia yang Allah Ta'ala memberitahu kepada dia dengan hukum-hukum. Pertama kali begitu dulu. Belum pada disuruh menyampai, disuruh memberitahu kepada sekalian umat, tak dapat tidaklah memberi mengetahui itu dikatakan wahyu. Jadi belum pada nak disampai, mestilah beritahu kepada dia dulu. Maka semata-mata manusia, orang yang diberitahu atau diwahyu kepada dia dengan hukum-hukum, maka itu masuk juga dalam kataan itu Nabi, dan masuk juga dalam kataan itu Rasul. Jadi maknanya belum pada disuruh bahawa menyampai dan memberitahu kepada sekalian umat itu tak dapat tidaklah ada memberitahu kepada dia. Apabila Allah Ta'ala beritahu kepada dia dengan beberapa hukum, maka sekiranya kalau Allah Ta'ala beritahu, sekadar beritahu kepada dia saja, tidak disuruh menyampai kepada yang lain, maka itu kita tak panggil Rasul, kita panggil Nabi saja. Dia beritahu untuk dia dengan beberapa hukum, kena buat begitu, tak boleh buat begini, mesti buat begitu, baik buat begitu, jangan buat begini, tak boleh buat begini, maka itu panggil Nabi, kalau tidak disuruh menyampai. Tetapi apabila diberitahu serta disuruh menyampai, maka itulah dipanggil katanya Rasul. Sebab Rasul itu dipanggil utusan, ambil daripada orang ini sampai kepada yang lain. Sebab Rasul itu seperti duta, seperti orang yang menengahi. Sebab itulah Jibril dipanggil Rasul juga pada makna lughahnya. Sebab Jibril dia terima daripada Allah
menyampai kepada Nabi, maka tilik sakat tu maka Jibril dipanggil Rasul juga. Tetapi bukan maksud macam Rasulullah, Nabi Adam, Nabi Idris yang dikanak di sini. Tapi kalau kita tilik kepada lugah, maknanya orang yang disuruh menyampai, terima daripada satu ni menyampai kepada yang satu lagi. Seperti kita suruh kepada siapa-siapa sampai suatu khabaran daripada kita kepada dia, maka orang itu ia panggil Rasul. Begitu juga orang yang kalau tilik pada lugah, orang yang kerja postman, itu pun dipanggil kata Rasul juga, sebab dia terima surat pos itu daripada seorang, dia menyampai kepada seorang, itu pun panggil Rasul juga. Tetapi pada lugah dia bukan maksud di sini lah. Di sini ialah makna Rasul pada syarak. Jadi Rasul-Rasul itu ialah kejadiannya menyampai, terima daripada yang satu ni menyampai kepada yang satu lagi. Itu panggil Rasul pada lugah. Tetapi Rasul pada syaraknya dia sebut di sini dengan katanya iaitu orang yang Allah Ta'ala suruhkan dia dengan bahawa memberitahukan kita sekalian umat akan perkara. Nampaknya huraian tu panjang lagi. Kita insyaAllah kita sambung minggu depan pada huraian Rasul. Maka untuk pagi ini kita berhenti pada katanya iaitu satu orang yang Allah suruhkan dia. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhan 'arifin wa nur qulubana nurika al-karim. Sallallahu استودعك كما قرأناه ونحفظناه ونسألنا فربنا علينا والتحتير إلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. السلام عليكم.